Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuasa 3 dan punca kuasa 3 masih lagi dalam tajuk yang sama. Baik, bagi bahagian 2, objektif kita pada hari ini adalah untuk menentukan kuasa 3 tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi. Menentukan punca kuasa 3 tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi. Jadi cikgu nak ulang kuasa 3, definisi kuasa 3 dan apa konsep sebenar kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi kuasa 3, sekiranya kita buat ada satu kubus, bagaimana kamu nak menentukan isi pada kubus? Kita kena pastikan bahawa kamu kenal bentuk kubus, iaitu setiap sisi bagi kubus adalah sama panjang. Apabila sama panjang, di sini 3 unit. Satu kubus A yang cikgu namakan kubus ni sebagai kubus A. Panjang dia 3 unit. Jadi setiap sisi ini adalah 3 unit. Jadi sekiranya kita nak menentukan isi padu bagi kubus A yang berada di hadapan kamu sekarang adalah 3 darab 3 darab 3 yang juga membawa maksud 3 kuasa 3. 3 darab 3 darab 3 juga boleh ditulis sebagai dalam kuasa 3, 3 kuasa 3. Jadi di sini nilai dia 27. 3 darab 3, 9. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Kita dah ulang. Kita nak mengulang kaji semula. Apa tu kuasa 3? Kuasa 3 suatu nombor adalah hasil darab sebarang 3 nombor yang sama. Jadi 3 darab 3 darab 3, ataupun kalau dalam negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4. Kamu akan dapat negatif 64. Jadi sekiranya kita tanpa menggunakan kalkulator, kita nak cari nilai bagi kuasa 3. Sebenarnya cikgu bagi satu contoh seperti 6 kuasa 3. Ini adalah soalan buku teks 3.2C. Jadi kalau 6 kuasa 3, kita baca sebagai 6 kuasa 3. Ini bermaksud 6 darab 6 darab 6. Jadi bila tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya tanpa menggunakan kalkulator, kamu boleh congak 6 darab 6, 36. 36 darab 6. Nilai dia berapa? Setulah. 36 darab 6, kamu akan dapat 6 kuasa 3 bermaksud 216. Jadi ini bermaksud 6 darab 6 darab 6, kamu akan dapat 216. Cikgu bagi lagi contoh, satu lagi contoh. Baik, contoh kedua seperti negatif. Cikgu bagi nombor negatif pula. Negatif 7 kuasa 3. Ini juga bermaksud negatif 7 darab negatif 7 darab negatif 7. Di sini cikgu nak kamu faham bahawa dua negatif nombor bila kita darab, kita akan dapat positif. Dua negatif nombor. Jadi negatif 7 darab negatif 7, kamu akan dapat 49. Tetapi 49 darab dengan negatif 7, kamu akan dapat nombor negatif. Jadi 49 darab negatif 7, kamu akan dapat negatif 343. Jadi di sini membawa maksud bahawa negatif 7 kuasa 3, nilainya adalah negatif 343. Bagaimana pula kamu nak menentukan dalam bentuk pecahan bagi kuasa 3. Seperti contoh negatif, bagi negatif 3
Okey, cikgu bagi negatif 2/9 kuasa 3. Okey, ini juga membawa maksud sebagai di sini bermaksud negatif 2 darab bagi pengangka negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Okey, ini juga bermaksud 9 darab 9 darab 9. Okey. Negatif 2 darab negatif 2 kamu dapat 4. 4 darab negatif 2 kamu akan dapat negatif 8. 9 darab 9 kamu dapat 18. Okey, 18 darab 9 kamu dapat 729. Okey, jadi inilah cara kamu menentukan kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Jadi satu lagi cikgu bagi contoh sebagai dalam bentuk perpuluhan negatif 0.3 kuasa 3. Ini membawa maksud negatif 0.3 darab negatif 0.3 darab negatif 0.3. Jadi, negatif 0.3 darab negatif 0.3 kamu akan dapat nombor positif. Okey, bagi dua nombor negatif. Jadi, kamu akan dapat negatif positif. Okey, sifar di sini. 0.9. Tapi 0.09 ni nak kena darab dengan negatif 0.3. Jadi nilai bagi negatif 0.3 kuasa 3 adalah 0.9. Kamu akan dapat negatif 0.027. Jadi nilai bagi negatif negatif 0.3 kuasa 3 adalah negatif 0.027. Baik, cikgu minta kamu buka modul kamu bagi soalan N. Okey, cikgu minta kamu buka modul kamu bagi soalan N. Jadi, cikgu dah buka modul ni. Kita tengok, okey, soalan N. Okey, modul 3.2b. Okey, menentukan kuasa 3 tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi. Menentukan punca kuasa 3 tanpa dan menggunakan alat teknologi. Okey, cikgu tengok ni. Di sini ada 3.24, 3.26. Okey, di sini cikgu minta kamu untuk lengkapkan yang berikut. Kenapa cikgu minta kamu lengkapkan? Supaya kamu boleh ingat, setiap nombor sekurang-kurangnya 13 nombor bulat dan nombor integer negatif, yang dipuncakan di kuasa 3 dan dipuncakan kuasa 3. Seperti contoh 1 kuasa 3, 1 ini bermaksud 1 darab 1 darab 1. 2 kuasa 3 bermaksud 8. Nilai dia 8. 3 kuasa 3 bermaksud 27. Nilai dia 27. 4 kuasa 3 nilai dia 64. Okay. 5 kuasa 3 nilai dia 125. 6 kuasa 3 nilai dia 216. 7 kuasa 3 nilai dia 343. 8 kuasa 3 nilai dia 512. Okey. Sekiranya kamu merasakan susah untuk mencongak darab 2 darab 2 darab 2 ataupun 3 darab 3 darab 3, kamu boleh menggunakan teknologi ataupun kalkulator kamu. Jadi di sini cikgu bantu kamu 9 tekan di sini shift kuasa 3 x3 ni. Okey, shift kuasa 3. Okey, kamu akan dapat nilai begini. 9 kuasa 3 ini bermaksud 729. Okey, cikgu demo sekali lagi pada kamu. Okey, contoh 10. Okey, 10 kuasa 3. Buat dalam kurungan supaya semua ini dikuasakan sebagai kuasa 3. Jadi 10 kuasa 3 kamu akan dapat 1000.
Okay, begitu juga dengan 11. Jadi 1331, 12 1728, 13 2197. Okay, begitu juga dengan punca kuasa 3 bagi 1. 1 punca kuasa 3. Jadi kita kena cari kalau kita mencongak tanpa menggunakan kalkulator. Okay. Apa darab apa kita akan dapat 1. Jadi 1 darab 1 darab 1. Punca kuasa bagi 1. Punca kuasa 3 bagi 1 adalah 1. Punca kuasa 3 bagi 8 adalah 2. Punca kuasa 3 bagi 3 adalah punca kuasa 3 bagi 27 adalah 3. Bagaimana cikgu menentukan tanpa menggunakan kalkulator? Kamu kena mencongak, okay, membayangkan, okay, nilai apa, darab apa, kamu akan dapat 27. Okay, sebagai contoh punca kuasa 3 bagi 27, apa, darab apa, dapat 27. Okay, di sini 3 darab 3, kamu akan dapat nilai 27. Okey, begitu juga dengan punca kuasa bagi 64 adalah 4. Punca kuasa bagi 125 adalah 5. Ini bermaksud 5 darab 5 darab 5, 125. Jadi punca kuasa 125 adalah 5. Okey, sekiranya nombor itu semakin besar dan menyukarkan kamu untuk mencongak, kamu boleh guna alat teknologi sebagai bantuan. Okay, tekan punca shift, punca kuasa 3. Okay, nilai yang kita nak tekan adalah 216. Jadi ini bermaksud punca kuasa 3 bagi 216 adalah 6. Punca kuasa 3 bagi 343 adalah 7. Dan seterusnya lah. Okay. Apa ini membawa maksud? Ini membawa maksud, kita ulang kaji semula, bahawa punca kuasa 3 adalah, okay, songsangan daripada kuasa 3. Punca kuasa 3 adalah songsangan bagi kuasa 3 nombor tersebut. Sebagai contoh, cikgu bagi nombor lain. Okay, contoh sebagai, okay, kalau kita kuasakan 5 kuasa 3, kita akan dapat 125. Okey, sekiranya kita puncakan 100, punca kuasa 3 bagi 125, punca kuasa. Okey, kamu akan dapat 5. Jadi, punca kuasa 3 nombor adalah songsangan bagi kuasa 3 nombor tersebut. Okey, sebagai kita teruskan, okey, cikgu nak kamu lengkapkan negatif 1 kuasa 3, kamu akan dapat negatif 1. Negatif 2 kuasa 3, kamu akan dapat negatif 8. Negatif 3 kuasa 3, kamu akan dapat negatif 27 dan seterusnya. Jadi, cikgu bagi masa kamu untuk lengkapkan dahulu setiap yang berikut sebelum kita sambung 3.2.5. Okey. Dalam modul yang seterusnya. Baik, bagi sifar perpuluhan 1 kuasa 3, sekiranya kamu menggunakan kalkulator, okay, tolong kurungkan nilai kamu ya. Buka kurungan sifar perpuluhan 1 kuasa 3. Kamu akan dapat sifar perpuluhan, ini bermaksud sifar perpuluhan sifar 1. Okay, kita ubah titik perpuluhan. Macam cikgu ajar kamu,
minggu lepas. Okey, yang ni sifar perpuluhan sifar. Baik, cikgu nak tunjuk pada kamu, okey, nilai yang telah cikgu minta kamu lengkapkan. Okey, bagi semua sinarai punca kuasa 3 dan punca kuasa 3 dan punca kuasa 3. Di sini cikgu minta kamu lengkapkan sinarai tersebut. Dan ini adalah panduan bagi kamu untuk kita guna sekurang-kurangnya 13 nombor kuasa 3 dan punca kuasa 3. Yang mana semua punca nilai ini adalah kuasa 3 sempurna. Okey. Kita teruskan dengan tajuk hari ini bagi menentukan kuasa 3 tanpa dan menggunakan teknologi. Contoh-contoh soalan. Okey, sebagai contoh 50 kuasa 3. Ini bermaksud 50 darab 50 darab 50. Jadi 50 darab 50 kamu akan dapat 25,500. 25,500 darab 50 kamu akan dapat 125,000. Jadi bagi soalan 1, 2, 3, 4, cikgu minta kamu guna kalkulator. Okey, di sini negatif 100 kuasa 3. Okey, kamu boleh tekan kalkulator sebagai negatif 100 kuasa 3. Di sini kamu akan dapat negatif 1 juta. Begitu juga dengan sifar perpuluhan 6. Jadi sifar perpuluhan 6 kuasa 3 kamu akan dapat sebagai sifar perpuluhan 216. Sifar perpuluhan 216. Di sini kamu akan dapat negatif sifar perpuluhan 15 kuasa 3. Kamu akan dapat negatif sifar perpuluhan sifar 375. Bagaimana pula dengan pecahan 3/7 kuasa 3. Ini juga membawa maksud 3 kuasa 3 per 7 kuasa 3. Dengan menggunakan sinarai yang cikgu minta kamu lengkapkan. Cuba tengok. 3 kuasa 3 bermaksud 27. 7 kuasa 3 bermaksud 343. Yang mana satu cikgu tengok? Yang ni. Di sini. 3 kuasa 3, 27. 7 kuasa 3, 343. Jadi dengan menggunakan bantuan tu, kamu boleh menentukan tanpa menggunakan kalkulator. 3 kuasa 3, 27. 7 kuasa 3, 343. Yang seperti juga nombor 6. Bagi nilai ini juga membawa maksud bahawa negatif 2 kuasa 3. 9 kuasa 3. Jadi negatif 2 kuasa 3 nilai dia adalah negatif 8. Di sini
nilai dia 729. Kamu boleh semak nilai dia di atas ataupun kamu boleh congak guna kalkulator, guna minda kamu. Jadi bagi nombor bercampur, ni nombor bulat, ni nombor pecahan. Jadi ni nombor bercampur. Bagi nombor bercampur, kamu tukar jadi pecahan tak wajar. 5 darab 2, 10. 10 tambah 4, 14. Jadi di sini 14 per 5 kuasa 3. Ini juga membawa maksud 14 kuasa 3. Okey, 5 kuasa 3. Sekiranya kamu tidak menghafal 14 kuasa 3, tak apa, kamu boleh guna kalkulator sebagai alat bantuan kamu. Kamu tekan 14 kuasa 3 ataupun kamu boleh terus menggunakan pecahan sebagai bantuan lah. Jadi sebagai contoh, cikgu guna pecahan. Sekiranya cikgu tekan kalkulator dalam pecahan, dalam bentuk pecahan, cikgu tekan seperti ini. 14 per 3 kuasa 3. Di sini sebagai ini. Okey, di sini kamu akan dapat 2744 per 27. Okey, 14 per 5. Okey, faham tak cikgu? Jadi di sini 14 per 5 kuasa 3. Jadi kamu akan dapat 2744 per 125. Jadi positif nilai dia. Okey. Jadi nilai dia akan jadi 2744 per 5 kuasa 3, 125. Okey, di sini juga sama seperti yang tadi. Okey, 2 darab 3 kamu akan dapat 8. 2 darab 3, 6 tambah 2, 8. Jadi di sini juga membawa maksud 8 kuasa 3 per 3 kuasa 3. Okey, salah satu ni adalah negatif. Jadi negatif 8 kuasa 3 kamu akan dapat 512 per 3 kuasa 3 kamu akan dapat 27. Jadi nilai dia 512 per 27. Bagi yang berikut, cikgu minta kamu dengan menggunakan kalkulator tentukan soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sini cikgu bantu kamu bagaimana kamu nak menggunakan kalkulator bagi soalan 1 hingga 6. Jadi, bagi menentukan punca kuasa 3 dalam bentuk kalkulator, dalam kalkulator kamu tekan shift punca kuasa 3. Okey. Lepas tu kamu boleh tekan nilai yang kamu hendak tentukan, 729,000. Okey. Kamu akan dapat nilai dia 90. Okey, seperti mana yang cikgu tunjukkan sebelum ini, kamu boleh guna kalkulator sebagai bantuan. Jadi di sini nilai dia 200. Okey, dengan kalkulator kamu boleh tekan. Okey, punca kuasa 3 bagi negatif 8 juta. Okey, jadi nilai dia negatif 200. Jadi seperti juga soalan nombor 3, punca kuasa 3 bagi 823. Cuba tekanlah. Okey, kamu dapat nilai 9.373. Dia nak dalam 3 titik puluhan. Jadi kamu beri hanya 3 titik puluhan. Jadi 9.373. 3 titik puluhan. 1, 2, 3. Jadi begitu juga dengan yang seterusnya. Okey, cikgu bagi nilai. Saya nak kamu tentukan nilai tersebut dalam menggunakan kalkulator bagi 3 nilai ini. Okey, kamu cuba. Okey, bagi soalan 7. Okey, 57 per 128. Di sini kamu boleh permudahkan nombor pecahan tersebut. Contoh, saya tekan 27 per 128. Kamu akan dapat. Okey, kita okey, 57 per 128. Okey, cikgu telah permudahkan dalam sifir apa ada 54, dalam sifir apa ada 128. Jadi dalam sifir
Okay. Dengan sifir 2. Jadi di sini kamu akan dapat 27 per 64. Jadi 27 per 64 di sini juga membawa maksud punca kuasa 27, punca kuasa 64. Okey. Semak sinarai yang cikgu minta kamu tentukan punca kuasa 20, punca kuasa 3 27, punca kuasa 3 64. Jadi di sini nilainya adalah 3 per 4. Okey. Di sini juga kamu perlu tukar nombor pecahan, nombor bercampur kepada nombor pecahan tak wajar. Jadi 8 darab 15 tambah 5, kamu dapat 125. Jadi punca kuasa 3 bagi 125 per punca kuasa 3 bagi 8. Jadi punca kuasa 3 bagi 125 adalah 5. Punca kuasa 3 bagi 8 adalah 2. Jadi 5 per 2. Di sini juga sama. Okey. 27 darab negatif 4 tambah 17. Jadi nilai dia kamu akan dapat 125 per 27. Jadi di sini juga membawa maksud negatif punca kuasa 125 kita boleh tulis dalam bentuk begini 27. Jadi punca kuasa 3 bagi 125 adalah 5. Punca kuasa 3 bagi 27 adalah 3. Jadi di sini 3. Pastikan kamu ingat bahawa setiap nombor punca kuasa 3 negatif atau kuasa 3 negatif, kamu akan dapat nilai negatif. Jadi negatif 5 per 3. Salah satunya nombor ni adalah negatif lah. Okey. Juga nombor 10. Begitu juga dengan nombor 10. Di sini cikgu ingatkan lagi, ini adalah nombor bercampur. Sekiranya kamu boleh permudahkan, nombor pecahan kamu permudahkan dahulu. Dalam sifir 9, 24 dan sifir 3 kamu boleh permudahkan jadi 3 negatif 3, 3 per 8. Jadi yang ni nombor bercampur, kamu tukar jadi pecahan tak wajar. Jadi 8 darab negatif 3 tambah 3, kamu akan dapat 27 per 8. Di sini tukar bentuk ni bagi dalam penulisan begini supaya kamu faham. Okey. Jadi di sini punca kuasa 3 bagi negatif 27 adalah negatif 3. Punca kuasa negatif 3 bagi 8 adalah 2. Jadi nilai dia negatif 3 per 2. Dan juga di sini membawa maksud 1 per 21 per 49 darab negatif 512 per 7. Jadi di sini kita boleh tulis dalam bentuk 1 per 49 darab negatif 512 per 7. Sebab nilai ni semua sama. Punca kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 dalam yang 1 per 49 darab 512 per 7. Dari sini kamu darab terus. Dari kiri ke kanan 1 darab 512. Jadi kamu dapat negatif 512 per 49 darab 7. Kamu akan dapat 343. Di sini cikgu ingatkan semula kamu boleh tulis sebagai bentuk begini. Lebih mudah untuk kamu tentukan nilai dia. Jadi punca kuasa 3 bagi negatif 512 per punca kuasa 3 bagi 343. Jadi punca kuasa 3 bagi 512 adalah negatif 8. Punca kuasa 3 bagi 343 adalah 7. Baik, minggu lepas dalam modul kamu, cikgu ada kenalkan kepada kamu
bentuk, okey, di sini bentuk 1/3. Jadi ini membawa maksud 5/3 punca kuasa 3. Okey, jika kamu ada 5 nilai, okey, apa-apa nilai, punca kuasa 1/3 ini bermaksud nilai tersebut nilai tersebut adalah punca kuasa 3. Sekiranya kamu ada nilai, cikgu ulang kembali, sekiranya kamu ada nilai kuasa 1/3 ini bermaksud punca kuasa 3. Okey. Yang ni ini adalah 6 1/4 nombor bercampur, kita jadikan pecahan tak wajar. Jadi 25/4. Okey, 5/2 adalah punca 5/2 kuasa 1/3 adalah punca kuasa 3. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk begini. Jadi yang ni darab terus 25 darab 5, kamu akan dapat 125. Okey, 4 darab 2 kamu akan dapat 8. Jadi di sini kamu boleh tulis dalam bentuk begini supaya mudah kamu tentukan nilai dia. Punca kuasa 3 bagi 125, punca kuasa 3 bagi 8. Jadi punca kuasa 3 bagi 125 adalah 5, punca kuasa 3 bagi 8 adalah 2. Jadi nilai dia 5/2. Baik, cikgu ulang balik. Punca kuasa 3 adalah nombor songsangan bagi nombor tersebut. Sekiranya kamu kuasakan nombor 5, kuasa 3, kamu akan dapat 125. Kalau kamu puncakan 125, punca kuasa 3, kamu akan dapat 5. Jadi cikgu ulang kembali. Okey, apa yang kamu refleksi kamu pada hari ini, seperti refleksi yang sebelum-sebelum ini, kuasa 3, okey, adalah nilai bagi satu sebarang nombor yang didarab sebanyak 3 kali. Jadi kalau ada 3, okey, nombor ini yang samalah, nombor sama, 3 darab 3 darab 3, 27. Ini bermaksud 3 kuasa 3, 27. Dan punca kuasa bagi 3, 27 adalah 3. Okey, punca kuasa 3, 27 adalah 3. Sebab ini adalah operasi songsang. Okey. Okey, apa yang kamu belajar hari ini? Okey, kamu belajar satu, okey, menentukan nilai kuasa 3 tanpa dan dengan. Okey, menentukan nilai kuasa 3 tanpa dan dengan menggunakan kalkulator. Okey. 2, kamu belajar menentukan nilai punca kuasa 3 tanpa dan dengan menggunakan kalkulator. Jadi cikgu ingatkan apa homework kamu. Homework kamu adalah, okey, kamu punya homework. Okey, kerja rumah kamu adalah selesaikan modul 3.2 bahagian 2 iaitu soalan N sehingga P. N sampai P, okey. 3.2, okey, tajuk dia 3.24, 3.26. Okay. N hingga P. Okay, cikgu minta kamu selesaikan yang berikutlah. Dan tolong selesaikan dalam buku teks, soalan buku teks 3.2. Okay, 3.2C latih diri. Latih diri 3.2C buku teks. Okay, muka surat 63. Muka surat 63. Selesaikan
bagi hari Khamis ini, homework kamu adalah yang berikutlah, modul 3.2 dan soalan 3.2C buku teks. Okay? Modul 3.2N, soalan N hingga P. Okay, bagi yang tak ambil modul, masih ada modul di pondok pengawal sekolah, ataupun kamu boleh cetak sendiri di rumah ataupun di kedai lah. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan sambung masih lagi kuasa 3. Sebab yang tajuk ni banyak sikit. Okay, kita akan sambung bagi menganggar kuasa 3 dan penyelesaian masalah bagi kuasa 3. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum.